Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Namanya alhamdulillah, hari ini kita masih lagi dapat bertemu insya-Allah bagi meneruskan lagi kuliah tajwid umum kita, dan kita akan menyambung balik pengajian kita yang tertangguh pada sebelum ini, iaitu berkenaan dengan tajuk makhraj huruf. Kita masih lagi berada pada tajuk yang besar, iaitu makhraj huruf ini masih belum selesai sepenuhnya, kerana pada tajuk makhraj huruf itu sendiri mempunyai beberapa bahagian insya-Allah. Jadi pada hari ini kita akan sambung apa yang kita telah tinggalkan pada pelajaran yang lepas, iaitu kita telah masuk kepada makhraj huruf pembahagian yang ketiga. Pembahagian yang ketiga iaitu makhraj lisan. Kita telah selesai makhraj pertama, makhraj jaufi, tempat keluar melalui rongga kerongkong dan rongga mulut. Yang kedua makhraj khalqi, iaitu tempat keluarnya huruf melalui kerongkong. Dan yang ketiga yang kita akan sambung lagi pada hari ini insya-Allah, makhraj al-lisan, iaitu makhraj lidah, tempat keluar melalui lidah. Dan seperti mana saya selalu sebut pada pelajaran yang lalu, saya ulang selalu supaya kita sentiasa ingat insya-Allah, pada makhraj al-lisan ini ulama telah membahagikan makhraj lisan ini ataupun makhraj lidah ini kepada 10 pembahagian yang khas ataupun yang khusus. Dan kita telah selesai 5 yang awal, iaitu berkenaan dengan hujung lidah. Bab tajuk hujung lidah dia mempunyai 5 pembahagian dan kita telah selesaikan pada pelajaran yang lepas. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi. Seperti mana saya sebut tadi, ada 10 pembahagian yang khas. Jadi kita masih lagi berbaki 5, iaitu sambung lagi selain daripada kawasan hujung lidah. Hujung lidah seperti mana saya sebut selalu, lidah, hujung lidah ni di mana? Kita lihat kepada tapak lidah kita. Tapak lidah ini, hujung lidah itu berada pada ini, pada hujung tapak sahaja, bukan hujung itu di tepi, tapi masuk hujung lidah ini adalah berada pada tapak lidah ini. Itu yang dimaksudkan dengan hujung lidah. Jadi kita telah selesai hujung lidah ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kawasan yang selain daripada hujung lidah. Sebenarnya ada lagi pangkal lidah, pertengahan lidah, tepi lidah, sepanjang tepi lidah ataupun tepi hujung lidah. Masih ada beberapa kawasan lagi insyaAllah. Jadi bila kita boleh kita lihat pada skrin insyaAllah berkenaan dengan gambar keadaan lidah itu sendiri, makhraj lisan ini. Jadi pada gambaran yang saya telah bagi itu, boleh nampaklah, iaitu hujung lidah itu di mana? Dia berada pada tapak lidah itu dan hujung sekali lah tempat kita merasa, itulah hujung lidah. Dan yang seterusnya kita akan masuk pada hari ini, kita akan masuk kepada pangkal akhir lidah. Ya, pangkal akhir lidah dan juga pangkal awal lidah. Dia duduk dalam topik pangkal lidah. Seperti mana dalam gambaran kita itu, yang saya telah paparkan itu. Pangkal lidah ini dia hampir kepada akar lidah. Bahagian hampir dengan kerongkong dah. Itulah pangkal lidah. Jadi insya-Allah kita akan masuk kepada huruf yang pertama yang datang daripada pangkal lidah ini. Iaitu dalam bab ini mempunyai 2 huruf sahaja pangkal lidah, iaitu huruf qaf dan juga huruf kaf. Tetapi ulama membezakan kedudukan bagi kedua-dua huruf ini. Walaupun dia datang daripada pangkal lidah, tetapi bukanlah pangkal lidah itu tempat yang sama dua-dua huruf. Kerana kedua-dua huruf ini menghasilkan bunyi yang berbeza-beza. Jadi ulama telah bahagikan, walaupun dia datang daripada pangkal lidah, dia ada 2 keadaan pangkal lidah. Iaitu yang pertama pangkal akhir lidah, yang kedua pangkal awal lidah. Pangkal akhir dan juga pangkal awal lidah. Seperti mana kalau contoh kita lihat daripada gambar tadi.
Pangkal lidah itu ditandakan dengan anak panah. Di situ kita katakan dia adalah pangkal awal lidah. Dan pangkal akhirnya di mana? Di belakang dia. Pangkal akhir itu berada di belakang yang ditandakan tanda anak panah itu. Di situlah pangkal akhir lidah. Jadi kita akan masuk kepada huruf yang pertama, iaitu saya sentuh kepada pangkal akhir lidah dulu. Pangkal akhir lidah kawasan yang paling hujung dan berhampiran dengan kerongkong dah. Paling hujung dan berhampiran dengan kerongkong. Jadi para penonton boleh lihat pada skrin, insya-Allah. Jadi pada pangkal akhir lidah ini, pangkal akhir lidah mestilah dia bertemu dengan keadaan mana barulah dapat menghasilkan bunyi qaf. Seperti mana contoh pada tajuk hujung lidah sebelum ini. Kalau walaupun huruf nun itu datang daripada hujung lidah, tetapi mestilah ada tempat hujung lidah itu tempat untuk dia ditujui. Kat mana dia kena pergi hujung lidah ini untuk menghasilkan bunyi huruf nun, ataupun nak menghasilkan bunyi huruf ra, mesti ada tempat yang dituju. Ataupun ta dan ta dan selainnya, huruf-huruf yang lain mesti pertamanya melibatkan lidah, dan keduanya mesti melibatkan di manakah hendak diletakkan kawasan lidah itu. Jadi begitu juga dengan pangkal akhir lidah ini. Pangkal akhir lidah mestilah dia bertemu dengan langit lembut. Bertemu dengan kalau ikut pada skrin, langit-langit lembut, dan ditekankan pada anak tekak. Contohnya huruf qaf itu. Kalau kita nak cari di mana makhraj huruf qaf, kita boleh matikan huruf qaf dan kita bariskan huruf sebelum dia. Seperti mana contoh di skrin. Aqa. Aqa. Ataupun kita boleh sabdukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Aqa. Uqu. Iqi. Bila kita buat standar sabdu aqa, kita akan rasa tekanan pangkal akhir lidah kita ini memang dia menaik ke arah langit lembut. Aqa. Jadi kalau sesiapa yang melafazkan huruf qaf tapi tak bunyi seperti mana bunyi tebal tadi, mungkin dia akan bunyi akka. Maka itu berlaku ketidaktepatan pada dari segi makhraj huruf. Kita mesti meletakkan bunyi dia itu datang daripada pangkal akhir lidah, duduk belakang sekali. Aqqa, qa. Banyaklah contoh yang kita boleh buat melalui bacaan Al-Quran ini, insya-Allah. Seperti mana contoh surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Mesti duduk pada pangkal akhir lidah. Jangan kita samakan dengan huruf kaf yang berada pada pangkal awal lidah. Sebab dia menghasilkan bunyi yang berbeza-beza. Dan sebelum tu, antara perkara lain yang membezakan antara bunyi qaf dengan kaf ini ialah bunyi qaf ini bunyi yang tafkhim, iaitu bunyi yang tebal. Qa. Bunyi yang tebal. Manakala kaf adalah bunyi yang nipis sahaja. Itu antara salah satu contoh untuk membezakan antara bunyi qaf dan juga kaf. Jadi inilah sedikit gambaran berkenaan dengan huruf qaf. Mesti datang daripada yang terakhir, pangkal akhir lidah itu. Jangan kita letakkan di hadapan dia sedikit, kerana yang hadapan itu merupakan makhraj bagi huruf kaf. Qaqiqu. Ini antara contoh-contoh yang lain. Dan yang lebih praktikalnya, kita membacakan ayat Quran itu, kita praktis lalu dengan makhraj yang tepat. Min syarri ma khalaq. Khalaq. Rasa di pangkal akhir lidah. Kalau kita rasa ragu-ragu, kita rasa macam betul dah tapi tak yakin sebab tidak ada orang tolong dengar bacaan kita, maka kita boleh rujuk kepada guru kita balik. Hantar WhatsApp, hantar voicemail ke, voice note ke, hantar je dari segi suara tu, suruh guru kita dengar. InsyaAllah guru kita akan perbetulkan jika ada kesilapan ataupun tidak tepat. InsyaAllah guru akan membantu. Itu yang pertama, qaf. Yang keduanya kita akan masuk pada pangkal awal lidah. Pangkal awal lidah ini mempunyai satu huruf sahaja juga, iaitu huruf kaf. Jika kita lihat sini, pangkal awal lidah mesti ada bertemu dengan tempat yang khusus bagi menghasilkan bunyi kaf. Menghasilkan bunyi kaf. Iaitu pangkal awal lidah mestilah bertemu dengan lelangit keras
yakni yang di hujung. Itu kalau dari segi gambaran dia sebegini. Kalau qaf itu di belakang terakhir sekali, tapi kaf ini huruf kaf pangkat awal lidah ini naik ke arah lilangit keras. Lilangit keras. Nak tahu di mana lilangit keras ni, kita boleh cuba cari dengan hujung lidah kita. Bagi orang yang lidah normal mesti dia boleh sampai. Pertama, dia boleh rasa di manakah lilangit lembut dia. Menggunakan hujung lidah. Yang keduanya, dia boleh menggunakan hujung lidah juga untuk mencari di manakah lilangit keras. Boleh rasa dengan hujung lidah kita. Tapi bolehkah kita nak rasa dua tempat ini melalui dengan pangkal lidah? Tidak. Sebab pangkal lidah ini bukanlah deri rasa kita. Kita boleh merasa hanya dengan menggunakan hujung lidah sahaja. Jadi bila kita baca qaf, kaf ni, walaupun kita tak dapat rasa sentuh tak lilangit lembut ni, sentuh ke tidak lilangit keras ni, InsyaAllah benda tu memang tersentuh. Cuma kita tidak dapat rasakan dengan pangkal lidah kita. Nak rasa kena guna hujung lidah. Tapi bila kita nak menyebut huruf qaf dan kaf, kita tak boleh menggunakan hujung lidah. Sebab dia tidak dapat menghasilkan bunyi qaf dengan kaf. Jadi kaf ini boleh lihatlah pada gambar itu. Dia berada di awal, di hadapan sedikit berbanding dengan huruf qaf tadi. Pangkal awal lidah bertemu dengan lilangit keras. Dan seperti mana cara untuk kita mencari makhraj ini, kita boleh praktikkan dengan kita meletakkan sabdu pada huruf kaf tersebut dan meletakkan huruf yang berbaris sebelum huruf kaf tersebut. Contohnya akka, uku, iki. Akka, uku, iki. Ataupun ambil huruf yang lain pun boleh. Baka, buku, biki. Dia ada perbezaan antara huruf makhraj huruf qaf dan juga makhraj huruf kaf. Kaf ni kita rasa ringan sedikit. Tak berlaku ketebalan dari segi sebutan huruf tersebut. Dan kita boleh lihat contoh yang ada di situ, ayat Al-Quran ataupun kalimah dalam bahasa Arab, yaktubun, ataupun zikraka, mesti ada bunyi sedikit, yaktubun. Dia tidak ada qalqalah di sini, berbeza dengan qaf tadi. A'udzu birabbil falaq, ada qa di akhirnya, tapi kaf tidak ada. Kaf ini tidak ada kerana huruf kaf ini bukanlah huruf yang bersifat dengan qalqalah. Jadi kita ambil contoh ayat suci Al-Quran insya-Allah pada surah Alam Nashrah, iaitu Alam nashrah laka sadrak. Mesti bunyi gitu, sadrak. Jangan bunyi sadrak. Bila kita baca dengan Alam nashrah laka sadrak, rak itu dia telah berubah daripada sepatutnya pangkal awal lidah, telah berubah keadaan kepada pangkal akhir lidah, dan bunyinya itu seakan-akan membunyikan huruf qaf. Itu satu kesalahan yang nyata, lahnu jali. Sebab kita telah mengubah huruf kaf menjadi huruf qaf. Dan hukum dia itu adalah haram bagi sesiapa yang melakukan kesalahan itu dengan sengaja. Dan sambung lagi, wa wada'na anka wizrak, wizrak. Sama juga dengan tadi. Jangan kita mengqalqalahkan huruf kaf ini. Jika kita mengqalqalahkan huruf kaf, maka salah dari segi makhraj yang pertama, yang keduanya salah dari segi sifat huruf. Yang kedua-dua ini bila dilakukan dengan sengaja, maka berdosa besar bagi si pembacanya. Ni antara dua makhraj yang khas di antara 10 yang saya sebutkan awal tadi. Ulama telah membahagikan kepada 10 bahagian. 5 berkenaan hujung lidah, ada 2 berkenaan dengan pangkal lidah. Ada pangkal akhir lidah dan juga ada pangkal awal lidah. Jadi kita boleh fahamlah, ada 2 huruf qaf dan kaf ni masih lagi mudah. Bagi saya masih lagi mudah 2 huruf ini. Sebab masanya huruf yang single belaka. Qaf satu huruf, kaf satu huruf. Dia jadi masalah bila dia melibatkan huruf yang banyak pada satu tempat. Sebab bila duduk dalam satu tempat banyak huruf, tapi bunyinya tu ada perbezaan juga. Tu kita kena masuk secara lebih terperinci lagi insya-Allah.
Dan seterusnya, bila kita telah selesai pangkal lidah, kita akan masuk kepada pertengahan lidah. Pertengahan lidah sama dengan pangkal lidah tadi. Antara kawasan yang mana kita tidak dapat rasakan di manakah dia akan pergi. Kita tak perasan pun sebenarnya dia pergi ke arah mana. Sebab dia tidak mempunyai diri rasa di situ. Dia rasa macam rasa setuh tu tidak ada. Kalau rasa dari segi rasa pahit ke memang ada. Kalau orang terasa manis, rasa guna hujung lidah. Pahit di pangkal lidah. Masih di mana ada kawasan yang telah dikhususkan lah. Jadi ini berkenaan dengan nak rasa tempat yang ditujui. Ini sangat sukar lah. Boleh hanya rasa dengan menggunakan hujung lidah sahaja. Jadi pada pertengahan lidah ini, kita ada 3 huruf yang telah dikhaskan kawasan ini. Iaitu huruf jim, shin dengan ya. Jim, shin dengan ya. Atau kita bariskan dengan fathah ke semuanya ini. Baris dengan baris atas. Ja, sya dengan ya. Ja, sya dengan ya. Jadi ketiga-tiga huruf ini, walaupun kawasan dia ada pertengahan lidah, tetapi dia ada tempat yang mesti dia tuju. Mesti ada tempat yang dia kena letakkan pertengahan lidah itu, barulah dapat menghasilkan bunyi huruf jim, shin dengan ya. Iaitu mestilah pertengahan lidah bertemu dengan lil langit keras bahagian tengah. Lil langit keras bahagian tengah. Kalau pangkat awal lidah tadi, lil langit keras bahagian hujung. Masuk hujung itu, dia bersebelahan dengan lil langit lembut. Tapi kalau lil langit keras bahagian tengah, maknanya dia berada di dekat bonggo atas tu. Dekat dengan bonggo atas. Kalau kita sebut bonggo atas, kita rasilah dalam mulut kita ni ada bonggo di lil langit atas itu. Di situlah, kawasan sekitar itulah lil langit pertengahan lidah kita mesti pergi ke arah itu untuk menghasilkan bunyi jim, shin dengan ya. Jadi kita lihat pada gambar ini. Jim, shin dengan ya. Pertengahan lidah mestilah bergerak ke arah lil langit keras ini. Jim, shin dengan ya. Ja, sya dengan ya. Kalau kita sebut molek pun, kita cuba latih mencari makhraj dengan mensabdukan huruf ini. Bajja, bajja. Kita tak boleh hanggar pertengahan lidah kita ini setuh benda. Cuma kita tahu dia lidah kita ini sedikit bergerak. Sedikit bergerak ke arah yang tertentu. Cuma nak rasa itu betulkah dia betul-betul pergi ke arah lil langit keras tengah ini. Itu kita tak dapat pastikan dari segi menggunakan pertengahan lidah. Sebab kita tak nampak. Kita tak nampak dan kita tidak dapat rasa. Tapi dari segi kajiannya, dari segi sebutan huruf-huruf bahasa Arab ini, memanglah pertengahan lidah itu mesti bertemu dengan lil langit keras bahagian tengah, barulah dapat menghasilkan bunyi jim, shin dengan ya ini. Bajja, buju, biji, ataupun basya, busyu, bishi, ataupun bayya, buyu, biyi. Semua itu menggunakan pertengahan lidah. Kalau kita rasa confused, kita boleh cuba melatihkan lidah kita itu mencari di manakah makhraj bagi huruf ketiga-tiga huruf ini, insya-Allah. Cuba ajja ke ataupun asya, ayya. Ayya mungkin kita dapat rasakan lidah kita tu memang pergi ke arah lil langit keras itu. Kalau asya pun kalau kita perhati molek, ada pergerakan pertengahan lidah kita itu pergi ke arah lil langit. Begitu juga dengan jim. Ajja. Memang berlaku pergerakan. Cuma tidaklah dapat kita rasakan secara 100%. Tetapi jika ada orang yang baca huruf jim, shin dengan ya ni menggunakan kawasan yang selain daripada pertengahan lidah, dan juga ataupun mungkin dia guna pertengahan lidah tapi pergi ke arah lain selain daripada lil langit keras yang tengah ini, maka bunyi huruf tersebut kita dapat bezakan daripada apa yang kita biasa dengar. Mungkinlah huruf dia yang baca itu bunyi sedikit kelainan. Dan sedikit kelainan itulah yang kita kata sebagai tidak tepat dari segi makhraj huruf. Bila tidak tepat, maka ini dikira sebagai satu kesalahan. Satu kesalahan, makanya kita kena perbetulkan balik cara bacaan kita. Cara makhraj huruf kita kena betulkan balik.
Kita boleh ambil contoh ayat suci Al-Quran. Pertamanya bagi huruf jim. Jim ni, contoh yang pertama, jim dimatikan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj. Cuba kita cari yaj. Ada ke tidak di situ? Yaj. Adakah kita guna hujung lidah? Yaj. Tidak. Mesti kita guna pertengahan lidah. Tidak guna pangkal akhir lidah, pangkal awal lidah. Kita tidak gunakan pangkal lidah kerana tempat itu sangat jauh dengan pertengahan lidah. Jadi yaj kita dah tahu. Itu pertengahan lidah sebenarnya. Cuma mungkin sebelum ni kita tidak cakna, kita tak perasan. Rupanya huruf jim ini berada pada pertengahan lidah. Bertemu dengan lelangit atas, lelangit keras. Selama ni kita main baca je tanpa kita cakna dari mananya datang bunyi huruf-huruf ini. Dan contoh yang kedua bagi huruf ya di situ, huruf shin di situ, li'ilafi Quraisy. Quraisy atau Quraisyin. Quraisy. Bila kita cuba bandingkan dengan yaj tadi, yaj'al Quraisy. Rupanya tempat yang sama sahaja ia datang. Cuma bunyi saja yang berbeza disebabkan masing-masing mempunyai sifat yang berbeza. Dan seterusnya bagi contoh huruf ya. Bagi contoh huruf ya. Kul ya ayyuhal kafirun. Ayyuhal. Bila kita sabdukan di situ, ayyuhal. Ayyu pun sama juga bila kita bandingkan dengan tadi yaj. Ataupun kita ambil contoh yang ketiga di situ, ila fihim rihlatash syita. Yaj rihlatash sama kedudukan, pertengahan lidah belaka. Dan satu lagi ayyuha. Rupanya kedudukan yang sama sahaja bagi ketiga-tiga huruf ini. Dan itulah makhraj yang sebetulnya bagi huruf jim, shin dengan ya. Dan ini merupakan poin yang ke-8 bagi makhraj khas yang ada bagi makhraj lisan ini, makhraj lidah. Ada 10 yang khas, ini yang ke-8. Dan seterusnya kita akan masuk lagi poin yang ke-9 yang khas bagi makhraj al-lisan ini, iaitu makhraj huruf lisan sepanjang tepi lidah. Sepanjang tepi lidah ni di mana? Bila kita tunjuk ni lidah kita ini, tapak lidah sepanjang tepi lidah itu berada pada kiri maupun kanan lidah kita ini. Ni dipanggil sebagai sepanjang tepi lidah. Tepi lidah ni lah. Bukan kita kata tapak tepi ni, atas ni. Boleh jadi situ juga, tapi tepinya kita ambil tepi ni. Tepi lidah kita ini. Tepi lidah kita ni ada fungsi juga, iaitu ada huruf yang khusus baginya. Kita mesti menggunakan sepanjang tepi lidah ini, barulah dapat menghasilkan bunyi yang setepatnya bagi huruf tersebut, iaitu huruf dad. Huruf dad. Huruf dad ini menggunakan ataupun datangnya daripada sepanjang tepi lidah bertemu dengan tepi geraham atas. Tepi geraham atas ni kena pula. Tepi geraham atas kena. Geraham ni gigi geraham bahagian atas. Sepanjang tepi lidah ini menuju ke arah tersebut. Da. Ataupun ad-da. Uddu. Iddi. Ni dia bagi saya ad-da ini sedikit sukarlah bagi untuk kita berlatih secara sendirian tanpa merujuk kepada guru. Walau bagaimanapun ni kita cuba belajar secara teori, kita cuba berlatih dahulu, maka kita perbetulkan dengan guru kita, insya-Allah. Jika guru kita kata bunyi tidak tepat mana, bunyi lain sikit, maka dia guru kita insya-Allah akan memperbetulkan cara sebutan kita itu. Dha sepanjang tepi lidah bertemu dengan tepi geraham atas.
Dan ada orang dalam masyarakat kita. Dalam masyarakat kita ada orang menyebut bahawa bila sebut huruf dha ini, maka mulut kena mucung. Dha, mulut kena mucung. Maka ni kata penulis kitab Al-Mufid fi Tajwid Quranul Majid ini, kata penulis ini, apabila kita menyebut huruf dha dengan memuncungkan mulut, ia merupakan satu kesalahan makhraj, satu kesalahan dari segi sebutan huruf tersebut. Sebab dha ini tidak menggunakan bibir, tetapi tempat datangnya dha ini daripada sepanjang tepi lidah. Kalau menggunakan bibir, mestilah dha ini diletakkan pada grup yang satu lagi. Selepas ini kita akan masuk, iaitu grup tempat keluarnya daripada dua bibir. Tapi tidak, dha ini diletakkan pada makhraj al-lisan. Ini nak menunjukkan bahawa dua bibir ini tidak memainkan peranan pun pada huruf dha ini. Cuma adalah orang tanya, dah sebab apa bila kita sebut huruf dha ni mulut kita macam nak mucung? Ni dia berbalik kepada sifat huruf itu sendiri. Sifat hurufnya itu kan sifat huruf dia huruf yang tebal, dha. Jadi maka bila tebal ni dia seakan-akan membulat sahaja mulut kita, bukanlah kita senyum. Kalau kita senyum itu huruf yang nipis. Bila kita hampir membulatkan mulut ini, maka dia huruf yang tebal. Dha, ad-dha, udhu, idhi. Itu antara cara untuk kita mencari makhraj ini. Dan kita lihat kepada contoh ayat suci Al-Quran, insya-Allah. Sebelum tu ni gambaran lah. Harfu hafat al-lisan ad-dad. Dia sepanjang tepi lidah itu bertemu dengan tepi gerham atas. Ni gambaran secara kasar lah. Bertemu dengan sepanjang tepi itu. Tepi lidah, tak kisahlah. Mungkin ada orang tanya, dah tepi lidah ni kanan ke kiri nak guna? Tidak ada masalah bagi sesiapa yang biasa guna belah kanan, boleh guna belah kanan. Ataupun sesiapa yang biasa guna belah kiri, boleh guna belah kiri. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi ada dalam satu riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW menggunakan kedua-dua bahagian. Ada satu riwayat mengatakan menggunakan kedua-dua bahagian. Dan ada orang yang dapat melakukan cara sedemikian. Tapi bila ada orang tidak yakin, maka dia boleh gunakan salah satu antara kiri ataupun kanan. Sepanjang tepi lidah dia itu bertemu dengan tepi gerham atas. Mana-manalah tepi belah kiri ke maupun belah kanan. Itu berkenaan dengan huruf dha. Ada contoh yang kita boleh ambil, contoh yang mudah. Ada pada suratul Fatihah, iaitu pada ayat ini. Ayat ini sebelum kita masuk lagi, sebenarnya dalam masyarakat kita ada yang terlepas pandang berkenaan dengan huruf dha ini. Itu apabila masyarakat kita baca, dibaca dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bila maghdub situ dia menggunakan pakai seakan-akan hampir dengan huruf da. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan pada waladdah itu dipakai dha yang betul dari segi makhraj. Tapi pada maghdub dipakai menggunakan dia seakan-akan merubah makhraj daripada dha kepada huruf da. Sebab mungkinlah orang terlepas pandang ke, ataupun dia nak tergesa-gesa ketika membaca ayat suci Al-Quran ke, tapi tetap dikira sebagai satu kesalahan. Apabila kita sengaja nak mengubah sepatutnya huruf dha, kena ada cara sebutan dia yang khusus. Kita ubah dengan ke arah huruf dal, disebabkan huruf dal senang sedikit nak sebut ketika membaca Al-Quran. Maka bila sengaja gini, maka dia satu kesalahan yang besar. Dikira sebagai lahnu jali. Lahnu jali dikira satu dosa bagi orang yang sengaja mengubah sepatutnya huruf dal kepada huruf dal. Sengaja mengubah huruf. Benda ni kita kena hati-hati. Bukan kata orang yang awam sahaja yang berlaku kesalahan sedemikian. Bahkan guru-guru Al-Quran itu sendiri pun dia kadang-kadang terlepas pandang. Benda ni tak kata orang lain, bahkan saya sendiri pun kadang-kadang terlepas pandang ketika membaca. Sebab suratul Fatihah ini kita sokmo baca, kita sokmo beramal kan.
Sebab setiap kali kita solat, kita mesti baca surah Fatihah. Kadang-kadang kita baca dengan tergesa-gesa, baca laju. Kadang-kadang kita terlalu laju sangat sampai mengubah dari segi makhraj huruf dha ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kadang-kadang diubah daripada sepatutnya sepanjang tepi lidah. Lepas tu kadang-kadang guna pada pertengahan lidah. Ini merupakan satu kesalahan juga. Kita kena hati-hati. Dan dha ini satu huruf yang sukar juga untuk kita berlatih secara sendirian. Kita perlukan kepada rujukan guru. Bolehlah bagi penonton sekalian. Ni kan kuliah tajwid umum kita ini di bawah under Pusat Islam Sultan Mahmud UMT, maka boleh calling ataupun mesej kepada Pusat Islam Sultan Mahmud ni, tanya kepada guru-guru Quran yang ada di sini. Ramai ada guru yang pakar dalam bidang Al-Quran ini, insya-Allah. Tu berkenaan yang poin yang ke-9, iaitu sepanjang tepi lidah bertemu dengan tepi geraham atas. Dari sini. Tengok gambaran beginilah, sepanjang tepi lidah itu ada tulis belah kiri tu, tepi lidah itulah dia. Sepanjang tepi lidah, daripada pangkal tepi lidah itu sehinggalah kepada penghujung tepi lidah. Dha. Sepanjang tepi lidah. Pakai hak tepi belakang, itulah yang datangnya huruf dha. Dan seterusnya huruf yang terakhir datang daripada makhraj al-lisan ini ialah huruf lam. Iaitu huruf lam ini dikategorikan sebagai tepi hujung lidah. Kalau tadi huruf dha sepanjang tepi lidah, tapi bagi huruf lam tepi hujung lidah. Tengok dari segi gambar itu, hujung lidah itu pada tapak, tapi penghujung tepi lidah itu merupakan garisan tepi lidah kita ini, dan dia berada pada depan sekali. Itulah tepi hujung lidah. Dan di sinilah, di kawasan inilah kita menggunakan kawasan itu untuk menyebut ataupun membunyikan huruf lam. Ni contohnya. Makhraj huruf lam, hujung lidah diangkat ke langit keras dan ditekankan tepi hujung lidah pada gusi sebelah atas. Tepi hujung lidah itu mestilah bertemu dengan gusi gigi depan bahagian atas. Gigi depan kita ini, gusinya di belakang. Tempat yang sama dengan nun dan juga huruf ra. Tetapi huruf nun dan ra ini menggunakan hujung lidah, iaitu pada tapak lidah itu. Tapi bagi huruf lam ini menggunakan tepi hujung lidah. Bukan tapak dia, tapi tepi dia. Sebab itulah dia sedikit berbeza dengan makhraj huruf nun dan juga huruf ra. Menggunakan tepi hujung lidah itu diangkat ke arah gusi gigi depan bahagian atas. Mungkin ada segi apa yang ada daripada skrin itu, dia tekankan tepi hujung lidah pada gusi sebelah atas. Yang mudahnya pergi pada gusi gigi atas dia itu, gusi gigi atas, hudud belakang itu. Dari segi gambar tu ada. Ya, dari segi gambar itu sudah ada situ. Tempat tekanan lidah berlaku. Di situ huruf lam. Contohnya kita boleh cari seperti balla ataupun ballu, balli. Cuba kita tengok balik. Balla. Adakah kita guna hujung lidah dari tempat tapak itu seperti mana huruf nun? Balla. Tidak. Memang dia menggunakan tepi hujung lidah. Menggunakan tepi hujung lidah. Dan pada tajuk lam ini sebenarnya ulama dia berbeza pendapat. Ada ulama berpendapat bahawa huruf lam ini sama juga dengan huruf nun dan ra. Dia datang daripada satu tempat yang sama. Itu menggunakan hujung lidah pergi ke arah gusi belakang gigi atas bahagian depan ni. Belakang gigi atas kita itu, dia kata huruf nun, lam dan ra mari daripada tempat yang sama. Ada yang berpendapat sedemikian. Dan ada juga ulama yang berpendapat bahawa nun, lam dan ra ini hanya sedikit berbeza. Berbeza pada apa? Iaitu masih lagi menggunakan hujung lidah, iaitu pada segi tapaknya itu.
Dan tempat yang disinggah itu, itulah yang membezakan nun, lam dan ra. Sebagai contoh, huruf nun berada pada permulaan gusi pada gigi belakang gigi atas itu. Nun di situ. Lam di belakangnya itu. Gusi itu di belakang sedikit. Dan ra berada di belakang lagi. Ada yang berpendapat sedemikian. Tapi ini sebenarnya adalah khilaf ulama sahaja. Dan apa yang saya tunjukkan pada hari ini, antara pendapat ulama yang lain, yang mana majoriti ulama juga menggunakan pakai pendapat ini, mengatakan bahawa nun, ra dan lam memang ada perbezaan dari segi tempat menggunakan lidah ini. Dan tempat dituju pun ada yang berbeza pendapat, tapi saya menekankan di sini bahawa tempat dituju itu tempat yang sama sahaja, iaitu gusi belakang gigi atas. Tapi yang membezakan ketiga-tiga huruf ini ialah dari segi penggunaan lidah itu. Bagi nun, dia hujung lidah dalam tapak ni, hujung lidah. Dan ra masih lagi hujung lidah, tapi berada pada hujung lagi, yang paling hujung atas tapak ini. Dan lam menggunakan tepi hujung lidah. Itu adalah tiga perbezaan bagi makhraj nun, ra dan lam. Sebab nanti mungkinlah ada orang persoalkan, dia belajar di pusat pengajian Al-Quran tempat lain, kata lain. Dengan hari ni, pada kuliah tajuk ilmu kita hari ni, ustaz ni kata tempat lain. Jadi saya cerahkan sekarang, itu ulama memang berbeza pendapat di manakah tempat keluarnya ketiga-tiga huruf ini. Sebab ada pendapat mengatakan tempat yang sama. Ada yang mengatakan berbeza dari segi kedudukan gusi. Dan ada juga yang mengatakan berbeza dari segi penggunaan lidah itu. Ada tiga benda di situlah yang secara umum. Kalau kita nak masuk secara lebih detail, panjang lebar sebenarnya ulama khilaf bab ni. Tapi kita cuba praktiskan apa yang mudah bagi kita, dan insya-Allah yang mudah itu juga dapat kita praktiskan dan kita dapat perbetulkan lagi bacaan Al-Quran kita ini, insya-Allah. Dan kita ambil satu contoh ayat suci Al-Quran, iaitu walam yakullahu. Bila kita sebut yakul, memang menggunakan tepi hujung lidah, bukan menggunakan tapak hujung lidah itu, tapi memang menggunakan tepi hujung lidah ni, menggunakan lidahnya tepi. Jadi pendapat ulama yang mengatakan sedemikian, sebab tu saya katakan, kita kata boleh, dia kata ini yang paling tepat, kerana dari segi praktikalnya memang di situlah tempat keluarnya huruf lam. Walam yakullahu. Yakullahu. Ataupun kita boleh guna contoh yang lain. Bal. Ataupun talla. Tallu. Talli. Maka kita akan dapat rasakan di manakah tempat yang sepatutnya datangnya makhraj huruf lam ini. Tu yang ke-10, yang khas bagi makhraj al-lisan. Jadi pada hari ini kita telah dapat selesaikan ke-10 tempat yang khas bagi makhraj al-lisan. Makhraj al-lisan ni jangan kata bila sebut makhraj lisan, makhraj lidah je semua mari tempat sama, tidak. Bahkan ulama sendiri pun membahagikan kepada 10 bahagian yang khas, yang mana saya telah selesaikan pada hari ini, insya-Allah. Jadi boleh nampaklah hujung lidah ada 5 bahagian. Walaupun menggunakan pakai hujung lidah belaka, tapi tempat dituju itu berbeza-beza. Dan yang selain pada hujung lidah, ada pangkal lidah. Ada 2 bahagian pada pangkal lidah, pangkal awal dan juga pangkal akhir. Yang seterusnya ketiganya itu adalah pertengahan lidah. Dan seterusnya adalah sepanjang tepi lidah, dan yang terakhir tadi adalah tepi hujung lidah. Itu berkenaan dengan makhraj al-lisan. Jadi jika para penonton ada orang kata ada kekeliruan, boleh cuba tanyakan kepada guru sendiri, ataupun bagi pelajar yang mengaji dengan pengajian Al-Bayan ini, boleh rujuk dengan guru masing-masing. Masing-masing sudah ada grup, boleh mesej dalam grup masing-masing, tanya guru tu, betul tak cara sebegini, nak baca makhraj dia, betul tak lagi makhraj saya baca ni. Boleh tanya, jangan malu. Mungkin boleh jadi guru kita balas dengan lewat. Sebab guru kita pun mungkin dia ada komitmen yang lain. Tapi insya-Allah guru kita ini
akan cuba sedaya upayanya cuba membalas persoalan-persoalan yang kita cuba tanyakan itu, insya-Allah. Jadi itu berkenaan dengan makhraj al-lisan, iaitu makhraj yang ketiga daripada 5 makhraj huruf. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada makhraj yang seterusnya pula. Kita telah selesaikan 3 yang besar ini. Makhraj al-jawfi, makhraj khalqi dan makhraj al-lisan. Yang seterusnya adalah makhraj syafawi. Orang Melayu sebut makhraj syafawi, ada orang sebut makhraj syafatani. Syafatan itu 2 bibir mulut. 2 bibir mulut. Bila sebut syafawi maksudnya 2 bibir. Syafawi ke, syafatan ke ataupun syafatain ke, maksud dia adalah 2 bibir. Yang mana ada sebahagian huruf daripada 29 huruf bahasa Arab ini atau bahasa Al-Quran ini datang daripada bibir kita. Jadi kita boleh lihat pada skrin itu. Syafatan, 2 bibir mulut. Ada huruf fa, ada huruf mim, ada huruf ba dan juga ada huruf waw. Fa, ba, mim dan waw. Dan pada makhraj ini juga ulama telah membahagikan kepada 2 pembahagian yang khas. 2 pembahagian yang khas. Bukanlah kata bila kita sebut tentang syafatan 2 bibir ini semua huruf tu mari daripada tempat yang sama, 2 bibir yang sama je, tidak. Bahkan ulama membahagikan kepada 2 pula. Ada 2 yang khas, iaitu perut bibir bawah bertemu dengan hujung gigi depan, dan seterusnya adalah antara 2 bibir mulut. Ada 2 tempat. Pertama, perut bibir bawah. Ni perut bibir bawah ni, bibir kita yang bawah ini bertemu dengan hujung gigi depan bahagian atas. Maksudnya gigi atas kita ni, yang hujung dia ini bawah ni, dia menggigit, seakan-akan menggigit perut bibir bawah kita. Perut bibir bawah menggigit. Itu satu tempat yang khas. Dan tempat yang satu lagi adalah antara 2 bibir mulut. Menggunakan pakai kedua-dua bibir. Okay, kita lihat. Yang pertama, perut bibir bawah bertemu dengan hujung gigi depan bahagian atas. Hujung gigi depan itu dia menggigit perut bibir bawah. Dan huruf yang ada pada tempat itu ialah huruf fa. Bila kita sebut fa je memang kita rasa gigi atas menggigit ataupun menyentuh perut bibir bawah. Bibir kita bawah ni memang gigi tu menyentuh kawasan itu. Fa. Ataupun nak cara mudah lagi macam saya ajar selalu, affa, uffu, ifi, affa. Rasa gigi kita tu atas tu menggigit perut bibir. Affa, uffu, ifi. Itulah tempat yang sepatutnya huruf fa keluar, iaitu gigi atas menggigit perut bibir bawah. Dan ini antara contoh yang mudah lah. Semua orang boleh buat. Cuma dia menjadi satu persoalan bagi sesiapa yang tidak ada gigi atas. Contoh orang yang rongok. Macam mana dia nak menghasilkan bunyi fa ni? Sebab syarat dia mesti menggunakan gigi depan atas ni, baru boleh sebut huruf fa. Bagaimana orang yang tidak ada gigi depan? Kalau dia ada sebatang sahaja, macam mana? Kalau tak ada 2 batang memang satu masalah yang besar. Kalau ada sebatang je macam mana? Tak ada 2 gigi depan ni, gigi kapok kita kata ni. Sebatang je ada. Sebatang je patah lama dah. Sebab mungkinlah makan benda keras sangat. Makan benda keras sampai patah gigi depan. Jadi macam mana kita nak menyebut huruf fa ini? Jadi ulama dia membahaskan juga bagi orang yang berlaku kekurangan dari segi fizikal mulut dia ni. Sebagai contoh, kalau orang yang tidak ada kedua-dua batang gigi dia itu, maka mustahil bagi dia untuk menyebut huruf fa. Maka wajib bagi dia memakai gigi palsu. Gigi palsu ya. Kalau orang Terengganu lama sebut gigi palsu. Gigi palsu ini boleh buat je lah. Jumpa orang yang doktor gigi, kadang-kadang MA doktor gigi pun pandai, ada yang buat secara part time gigi palsu ini. Kita boleh cari je di mana-mana tempat. Yang penting buat gigi palsu ni daripada tempat yang memang berautoriti.
Jangan kita buat dengan sebarangan orang. Takutlah dia ada kesan sampingan yang kita tidak inginkan. Mungkin boleh jadi barah pada gusi gigi kita ke, ataupun merosakkan mulut kita ke. Itu akibat bila kita buat gigi palsu dengan bukan orang yang sepatutnya. Jadi nak buat gigi palsu, cari orang yang berautoriti, yang boleh buat gigi palsu untuk kita. Yang ada orang kata kelulusan KKM. Kementerian Kesihatan Malaysia. Tu bagi orang yang tidak ada kedua-dua batang gigi, kena pakai gigi palsu. Bagaimana pula dengan orang yang ada sebatang je gigi dia? Seperti mana arwah Tok Ki saya dulu, saya tengok dia ada gigi sebatang je depan. Sebatang gigi patah tu ada kekobohan dia, saya tak ingat ada siapa patah. Jadi tinggal sebatang lagi. Bolehkah dia nak menyebut huruf fa dengan sempurna? Bolehkah nak sebut fa dengan sempurna? Saya boleh katakan dia tidak dapat menyebut huruf fa dengan sempurna. Kerana apa? Kerana apabila dia menyebut huruf fa, berlaku kebocoran angin pada ruang yang kosong itu, sebelah gigi yang tiada itu. Saya nak buat contoh sini pun saya tak boleh. Gigi saya ada sempurna. Maka tak boleh nak buat contoh. Mungkin kita boleh tanya orang tua yang kehilangan sebatang gigi depan tu, yang berharga tu. Boleh minta dia buat satu contoh bacaan fa ini. Maka kita akan nampak berlaku kebocoran angin dari segi sebutan. Maka bila berlaku kebocoran angin ni, dia menjadikan satu kecacatan ataupun satu kelemahan dari segi makhraj huruf itu. Maka tidak orang yang ada sebatang pun depan ni pun kena pakai gigi palsu apabila dia nak membaca ayat suci Al-Quran. Macam mana nak baca dengan sempurna bila ada kelemahan dari segi gigi dia itu? Jadi kesemua keadaan bagi orang yang tiada gigi hadapan, maupun orang yang ada sebatang gigi hadapan, mesti dia memakai gigi palsu untuk dia dapat menyebut makhraj huruf fa dengan sempurna. Mesti ada gigi bahagian itu. Dan ini contoh ayat dia lah. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Gigi saya ada gigi dua batang molek, boleh gigit puk bibir afwaja. Maka tidak ada masalah dari segi bunyi huruf fa itu. Dia ada masalah apabila tidak ada kedua-dua gigi ataupun kehilangan salah satu daripada dua gigi atas. Fi pun susah nak sebut kalau tak ada gigi. Apatah lagi kalau hurufnya mati, lagi dapat orang kata dapat nampak dengan lebih jelas akan kelemahan bila orang yang tiada gigi atas ini. Dan yang seterusnya insya-Allah, iaitu antara dua bibir mulut. Ini yang kedua, pembahagian yang khas yang kedua, iaitu antara dua bibir mulut. Antara dua bibir mulut ini mempunyai 3 huruf, iaitu huruf ba, mim dan waw. Ba, mim dan waw. Cumanya dia ada perbezaan sedikit antara ba dan mim. Ba dan mim bagi tempat yang sama. Kalau waw kita boleh katakan dia berbeza dengan ba dengan mim. Sebab waw ini kita telah memunculkan mulut. Tapi kalau ba dengan mim hanya berlaku penekanan pada kedua-dua bibir. Ba tekan dua-dua bibir, mim tekan dua-dua bibir. Jadi nak bezakan macam mana? Ulama ada menyentuh tentang tajuk ini. Ada perbezaan antara kedua-dua ini. Yang pertamanya tengok daripada skrin ini, makhraj huruf ba, dua bibir ditemukan secara kuat. Maksudnya di sini adalah makhraj huruf ba ini perlulah ada tekanan yang kuat pada dua bibir mulut. Contoh di sini saya tulis dah. Makhraj yang perlu diberi tekanan kuat pada dua bibir mulut. Contohnya abba ataupun ub, ib. Abba, ubbu, ibbi. Sebelum kita sebut huruf ba itu, kita memang tekankan pada kedua-dua bibir itu dengan secara kuat sedikit. Abba, ubbu, ibbi. Ataupun kita baca pada suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil. Bila sebut ba bagi bawah itu, kita tekankan kedua-dua bibir kita.
Tu yang pertama. Ba ini berlaku penekanan yang kuat pada kedua-dua bibir. Dan yang membezakan dia dengan mim ialah pada huruf mim, dua bibir ditemukan secara ringan. Ditemukan secara ringan. Ataupun apa yang saya tulis di sini, makhraj mim ini merupakan makhraj yang perlu diberi tekanan sederhana pada dua bibir mulut. Berbeza dengan ba tadi, ba perlu tekanan yang kuat, mim memerlukan tekanan yang ringan ataupun sederhana. Contohnya bamma, bummu, bimmi. Kita tak tekan yang kuat bamma. Contoh bamma, bummu, bimmi. Tak. Kita tak buat sebegitu. Tu cara yang pelik. Sebenarnya bagi cara yang santai memang kita berlaku tekanan yang sederhana saja. Yang ringan-ringan je. Bamma, bummu, bimmi. Berbeza dengan ba tadi. Abba, ubbu, ibbi. Tekanan bibir yang kuat pada ba. Dan pada mim ada tekanan yang sederhana dan ringan pada kedua-dua bibir kita. Kita boleh lihat pada contoh ayat suci Al-Quran itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bukanlah kita sebut mim tu kita tekan kuat 'alaihim. Tidak. Kita sekadar tutup secara sederhana saja. 'Alaihim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi nampak perbezaan antara ba dan juga huruf mim. Walaupun datang daripada kedua-dua bibir kita, tetapi membezakan antara keduanya itu adalah tekanan pada bibir. Ba kita tekanan yang kuat dan mim adalah tekanan yang sederhana. Tu adalah perbezaan bagi ba dan mim. Tak ada orang buat mim tu tekanan yang kuat. Bahkan kalau ba pun tak ada orang buat tekanan yang sederhana sebab dia tidak dapat menghasilkan bunyi ataupun sifat qalqalah bagi huruf ba. Sebab tu ba ni dia ada qalqalah disebabkan ada tekanan yang kuat pada makhraj huruf dia, pada kedua-dua bibir dia. Dan yang terakhir bagi makhraj asy-syafatan ataupun makhraj syafawi ini dalam pembahasan khas antara dua bibir mulut ialah makhraj huruf waw. Makhraj huruf waw. Dua bibir dimunculkan ke hadapan dengan mengadakan sedikit ruang antara pemunculan itu. Ada dua gambar di situ. Gambar yang pertama yang besar itu dari segi sisi tepi dan dari segi gambar bibir dia, contohnya itu dia letakkan di situ adalah gambar mulut yang membulat dan memuncung. Itulah adalah makhraj bagi huruf waw. Waw, awwa, uwu, iwi. Bila nak sebut wa tu mesti jadi mocong. Awwa. Nak bunyi wa tu mesti mulut kita mocong dulu. Atau membulat ke arah memuncung. Makhraj waw ini merupakan makhraj yang perlu memuncungkan pada dua bibir mulut. Jadi bagi orang yang sebelum ni mungkin dia kata huruf dha kena muncung mulut, huruf sad kena muncung mulut. Bahkan ada sebahagian orang yang lain dia kata kena muncung mulut baru jadi. Maka itu adalah orang kata satu pandangan yang salah. Sebab apa yang memunculkan mulut hanya satu sahaja, iaitu pada huruf waw sahaja. Yang lain itu hanya sekadar membulatkan sedikit mulut disebabkan sifat huruf itu adalah bersifat dengan isti'la, iaitu pertengahan lidah itu naik ke arah lelangit. Ataupun kita sebut sebagai huruf yang perlu dibacakan secara tafkhim, iaitu secara tebal. Maka barulah mulut itu seakan-akan membulat. Bagi huruf yang bersifat dengan tarqiq, yang perlu dibaca secara nipis, maka tidak perlu membulatkan dua bibirnya. Hanya perlu baca seakan-akan dia itu tersenyum atau tersengih. Dan satu-satunya huruf yang perlu dibaca dengan yang perlu dimunculkan ke mulutnya iaitu ialah huruf waw. Huruf waw ini perlu memunculkan pada kedua-dua bibir kita. Iaitu cara contoh bacaannya ialah
pada surah itu saya telah bagikan contoh. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. 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 Nak sebut waw tu kita mucung mulut. Tawwaba. Maka kita nampak dah gambarannya. Rupanya huruf yang perlu muncung mulut ni hanya satu je, iaitu huruf waw. Yang lain tidak perlu dimunculkan mulut kecuali diletakkan baris hadapan bagi huruf tersebut. Contoh ba bagi hadapan. Dah kalau kita kata tak boleh nak muncul mulut, mestilah muncul mulut apabila kita nak baca ba bagi hadapan bu. Sebab tu lah, sebab waw ni melibatkan waw sahaja mesti muncul mulut. Sebab itu ialah makhraj bagi huruf waw. Jadi kita boleh nampaklah bagi makhraj yang keempat ini, iaitu makhraj asy-syafatan ini mempunyai dua pembagian yang khas. Iaitu yang pertama tadi gigi perut bibir bawah, ataupun senang bahasa mudahnya gigi atas gigi perut bibir bawah dapat huruf fa, dan yang keduanya itu antara dua bibir mulut ada huruf ba, yang mana bila sebut huruf ba berlaku tekanan yang kuat pada kedua-dua bibir, dan huruf mim itu berlaku tekanan yang sederhana, dan yang tak hanya ialah huruf waw berlaku memuncungkan pada dua bibir mulut. Tu saya rasa yang terakhirlah untuk hari ini. Dan dalam tajuk makhraj huruf ini kita masih lagi baki satu grup lagi, iaitu grup yang terakhir, iaitu grup al-khayshum. InsyaAllah al-khayshum ini saya akan terangkan dalam pengajian kita yang akan datang insyaAllah. Jadi jika para penonton ada persoalan yang keliru, tak faham mana, boleh mesej dalam grup masing-masing, tanya guru masing-masing. Macam mana nak sebut huruf sekian-sekian, macam mana nak sebut huruf ba tadi, tak nampak gambaran jelas lagi sepanjang tepi lidah bertemu dengan tepi gerahang atas, macam mana nak buat, boleh tanya guru masing-masing insya-Allah. Jadi sebelum kita tutup pengajian kita, kita sama-samalah kita membaca doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.